Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan Nurul Balqis binti Razak dengan nombor matrik AIG 180024. Baiklah, kumpulan kami akan membentangkan pembentangan yang bertajuk Pendidikan di Korea Utara, dan ahli-ahlinya ialah Nur Syafiqah binti Jeffrey Zen, saya Nurul Balqis binti Razak dan Nurul Syakirah binti Muhammad. Okey, ini merupakan isi kandungan kami, iaitu bermula dengan pendahuluan, sistem pendidikan, jenis pendidikan, peringkat pendidikan di Korea Utara dan kesimpulan. Okey, pertama sekali kita akan bermula dengan pendidikan di Korea Utara, iaitu seperti yang kita tahu, Korea Utara terletak di utara semenanjung Korea dan ketika itu dia bermula pada dinasti Joseon, dan pada dinasti Joseon, pendidikan dasar tidak disokong oleh kerajaan dan waktu itu semua perlu belajar, boleh dikatakan belajar pada ketika itu sangat sedikit dan pendidikan juga agak terhad. Dan pendidikan pada tahun 1959, pendidikan universal telah ditanggung oleh Menteri Kewangan yang diperkenalkan di Sekolah Korea Utara. Universiti dan pendidikan wajib juga turut diperkenal ketika itu, dan pada ketika itu juga Korea Utara merupakan salah satu negara yang mencatatkan perkadaran sebanyak 99% kadar celik huruf. Seterusnya, sistem pendidikan di Korea Utara. Sistem pendidikan di Korea Utara sangat mementingkan politik dan ekologi. Seperti kita tahu, Kim Il-sung ada menulis sebuah tesis tentang pendidikan sosialis yang menceritakan tentang pendidikan politik, ideologi yang penting dalam pendidikan sosialis. Bagi beliau, hanya dengan pendidikan politik dan ideologi yang tepat dapat melahirkan pelajar sebagai seorang yang revolusioner dan dilengkapi dengan revolusioner peringkat dunia. Di sini kita dapat lihat berdasarkan pendidikan politik dan ideologi yang kukuh, pendidikan sains dan teknologi malah fizikal rakyat akan berkembang dengan jayanya. Pendidikan di Korea juga turut dikendalikan oleh pemerintah dan berlangsung selama 11 tahun, di mana pelajar Korea Utara akan mendapat pendidikan selama setahun di prasekolah, 3 tahun pada tahap pendidikan rendah dan seterusnya diikuti dengan 6 tahun pada peringkat menengah. Dasar juche juga turut menjadi dasar utama dalam digunakan dalam pendidikan. Malah menurut Kim Il-sung, untuk memastikan juche berjaya dilakukan dalam pendidikan, penekanan utama juga turut diberikan kepada pelajar-pelajar di situ. Selaras dengan matlamat juche, Korea Utara juga dia turut menggunakan pembelajaran secara heuristik. Okey, pembelajaran secara heuristik ini ialah kaedah berfikir secara kreatif dan secara imajinatif. Kaedah ini digunakan supaya pelajar dapat mencari jalan penyelesaian secara relevan berdasarkan logik, dan pelajar juga akan belajar berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Strategi ini juga berfokus kepada perkembangan pelajar dalam menyelesaikan masalah tingkah laku sendiri, malah untuk mengembangkan tingkah laku saintifik permasalahan tertentu. Okey, selepas apa yang kita nampak, sistem pendidikan di Korea Utara sangat-sangat berbeza berbanding dengan negara-negara lain, dan kita boleh lihat sendiri negara Malaysia yang mengamalkan sistem demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syakirah binti Muhammad dan saya akan meneruskan pembentangan ini untuk jenis pendidikan di Korea Utara. Okey. Untuk first point saya ialah pendidikan revolusioner dan politik. Okey. Pendidikan revolusioner dan politik ni adalah merupakan perkara utama
yang paling ditekankan dalam sistem pendidikan diorang. Buktinya dalam Perlembagaan Korea Utara Artikel 43, kerajaan menyeru revolusi menjadi idealistik dalam pendidikan. Yang mana kerajaan ni nak jadikan idea revolusi ni sebagai objektif utama dalam sistem pendidikan diorang. Yang mana kurikulum sekolah menekankan pengetahuan tentang keluarga Kim dan dijadikan platform penyebaran ideologi politik. Jadi maksudnya kerajaan Kim ni diorang nak jadikan sistem pendidikan ni sebagai satu platform untuk diorang kiranya untuk menguasai pemikiran rakyat, untuk diorang brainwash pemikiran rakyat diorang dari kecil untuk tunjukkan kehebatan pemerintahan keluarga Kim ni. Dan untuk pendidikan revolusionari politik ni adanya subjek-subjek tentang zaman kanak-kanak keluarga Kim, ada tentang subjek revolusi keluarga Kim, ideologi Juche dan sebagainya. Ini merupakan subjek politik, pemikiran politik. Maknanya, contohnya sekolah, untuk peringkat sekolah rendah, diorang antara subjek yang diorang akan belajar ialah subjek zaman kanak-kanak Kim Il-sung. Kim Il-sung ialah pengasas Korea Utara. Dan pelajar sekolah rendah pun akan belajar tentang zaman kanak-kanak Kim Jong-il. Kim Jong-il ni anak Kim Il-sung. Dan juga Kim Jong-suk. Kim Jong-suk ni isteri Kim Il-sung. Dan untuk peringkat sekolah menengah, diorang akan belajar pasal sejarah revolusi. Untuk keluarga Kim juga, sejarah revolusi Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un, Kim Jong-suk, pasal keluarga Kim lah. Dalam pendidikan Korea Utara ni ada juga subjek akademik. Contohnya macam diorang belajar juga matematik, diorang belajar juga sains, English pun diorang belajar, bahasa Korea, seni apa semua. Subjek-subjek akademik ni ada, tapi subjek politik ni lagi utama, lagi penting daripada subjek-subjek akademik. Terusnya, fakta-fakta terutamanya fakta sejarah banyak diubah dan dimanipulasi. Jadi maksudnya, macam saya sebut sebelum ni, kerajaan ni diorang nak jadikan sistem pendidikan ni sebagai platform untuk brainwash, kan. Jadi, mesti of course lah diorang nak tunjukkan kehebatan pemerintahan diorang, nak tunjuk betapa hebatnya mereka, hebatnya negara mereka. Jadi banyak fakta-fakta yang diubah, dimanipulasi, malah ada juga yang direka. Satu lagi contoh, sejarah Perang Korea. Okay. Sejarah Perang Korea merupakan Perang Korea ni antara Korea Utara dan juga Korea Selatan. Dan dalam perang ni, China ada campur tangan. Dan Korea Utara ni dibantu oleh China sebab diorang geng komunis kan. So, China ni banyak bantu Korea Utara dan Korea Utara pun berjaya Korea Utara pun diorang boleh menghadapi serangan Korea Selatan ni pun dengan bantuan China. Diorang boleh bina, diorang kuatkan ketenteraan diorang bina kerajaan semula. Tapi dalam sejarah, buku teks diorang, dalam sejarah diorang langsung tidak menyebut tentang China. Segala kepujian, segala macam kreditnya semua diberikan kepada Kim Il-sung, iaitu pemerintah masa tu. Maknanya kiranya dengan kehebatan kepimpinan Kim Il-sung lah, dengan kekuatan tentera Korea Utara lah diorang berjaya. Kiranya semuanya sebab pemerintah diorang. Maknanya hebatnya dan memupuk kesetiaan dan hormat pada keluarga pemerintah. Memang dalam pendidikan revolusionari politik ni memang fokus utamanya ialah keluarga Kim. Kekuasaan kediktaturan keluarga Kim dia. Seterusnya saya sertakan satu poster. Poster ni dekat sekolah-sekolah, sekolah rendah. Okay. Yang mana propaganda lah, poster propaganda yang mana dekat situ tertulis General kami yang terbaik. Okay. Bila poster ni dibentangkan di sekolah ni, hari-hari pelajar tengok. Jadi macam hari-hari pelajar ni diingatkan tentang kehebatan keluarga Kim ni lah, General Kim ni. Okay, untuk isi yang seterusnya, yang kedua iaitu pendidikan militeri. Okay. So, mana yang kita tahu, Korea Utara ni dia merupakan sebuah negara yang sangat-sangat mementingkan aspek militeri dalam kehidupan seharian diorang. Memang kalau bab nuklear, bab perang-perang, bab tentera diorang memang hebat kan. Dan Korea Utara ni diorang memiliki kekuatan ketenteraan keempat terbesar di dunia. Jadi, diorang memang sangat mementingkan aspek militer ini.
termasuklah dalam sistem pendidikan diorang. Pendidikan militeri ini adalah sebagai satu cara untuk mempersiapkan para pelajar sebelum menyertai servis ketenteraan wajib. Okey. Di Korea Utara, orang Korea Utara lelaki khususnya, diorang kena sertai servis ketenteraan wajib minimum 10 tahun. Okey, maknanya selepas diorang habis sekolah, selepas diorang habis 12 tahun pendidikan wajib di sekolah sampai sekolah menengah tinggi, lepas habis tu diorang kena masuk servis ketenteraan wajib ni. Dan jadi sekolah pendidikan, jadi silibus pendidikan militeri dalam dekat sekolah diorang ni kiranya untuk mempersiapkan diorang lah, dan juga sebagai satu cara untuk diorang pupuk semangat sanggup berkorban demi negara dalam jiwa para pelajar ni. Okay. Buku-buku dan hiasan sekolah banyak berunsurkan ketenteraan dan poster-poster propaganda. Okay, sebagai contoh, dua gambar yang saya sediakan dekat tepi tu, yang atas tu yang 3 budak, belakang diorang dengan bom-bom, jet-jet perang apa semua tu merupakan satu ilustrasi daripada buku lagu kanak-kanak di Korea Utara. Jadi boleh nampak kan, even dari diorang kecil, image-image ketenteraan macam ni dah biasa, macam diorang dah banyak kali tengok, diorang macam dah biasa dengan benda-benda macam ni. Khususnya yang kat bawah tu ada gambar budak, itu poster di sekolah rendah. Itu gambar budak-budak dia serang kepala tentera US. Okay. Melalui pendidikan militer ini juga, diorang sebarkan kebencian kepada musuh, terutamanya negara kapitalis, dan antaranya ialah US, Amerika Syarikat. Dan memang Korea Utara ni, diorang memang sangat bencikan Amerika Syarikat, dan memang diorang ajar, macam contoh kita tengok dekat poster ni lah, memang diorang ajar budak-budak ni dari kecil untuk benci Amerika Syarikat, untuk benci negara kapitalis. Okay. Dan juga subjek operasi asas militeri termasuk dalam silibus pelajaran di peringkat menengah tinggi tahun 2 dan 3. Okay. Subjek operasi asas militeri ni ada dalam semua silibus, even di sekolah-sekolah biasa pun dalam silibus diorang ada subjek ni. Okay. Berdasarkan temu ramah yang saya tengok dalam video yang saya tengok di YouTube tu, dia ceritakan bahawa dalam subjek ni diorang dilatih untuk menembak. Menembak tu diorang pakai senjata yang pakai nak menembak tu, senjata yang betul. Jadi macam kalau kita benda macam tu illegal kan, kalau nak ada senjata pun, nak pegang senjata kita kena ada lesen apa semua. Tapi kalau dekat sana budak-budak pegang pistol, benda biasa. Even pelajar perempuan pun kena lakukan latihan ni, bukan lelaki saja. Okay, sebenarnya beberapa sekolah dibinakan sebagai pendidikan militeri seperti Mangyongdae Revolutionary School, Kampasut Revolutionary School dan Kim Il-sung Military University. Ketiga-tiga ni terletak di Pyongyang. Sekolah ni macam tadi tu, subjek tadi tu dekat sekolah-sekolah biasa pun ada. Tapi terdapat juga sekolah-sekolah yang dibina khas untuk kiranya macam sekolah militeri. Maknanya dekat sekolah-sekolah ni, bila diorang dah graduate dari sekolah ni, diorang akan jadi tentera. Diorang akan jadi askar, diorang akan jadi tentera sebenar lah yang akan berkhidmat untuk negara. Jadi berdasarkan satu artikel saya baca di Straits Times, dia menyatakan bahawa Mangyongdae Revolutionary School ni merupakan sebuah sekolah yang dibina oleh Kim Il-sung, dan sekolah ni adalah untuk anak-anak yatim. Anak-anak yatim yang ibu bapa mereka mati dalam ketika pendudukan Jepun. Jadi Kim Il-sung ajak budak-budak ni, anak-anak yatim ni masuk sekolah ni, dan mereka diajar untuk jadi tentera dan supaya mereka boleh balas dendam kepada Jepun. Jepun pun termasuk dalam negara kapitalis. Jadi Jepun pun termasuk dalam negara-negara yang dianggap sebagai musuh lah bagi rakyat Korea Utara. Jadi macam yang saya nyatakan tadi, diorang jadikan pendidikan ni sebagai satu platform untuk menyebarkan kebencian kepada negara musuh, negara kapitalis. Sebenarnya sekolah disediakan fasiliti seperti dalam ketenteraan. Okay. Memang sekolah ni memang khas untuk belajar untuk jadi tentera kan, untuk belajar jadi tentera. Jadi semua fasiliti ada
Diorang ada kelas menembak, sediakan senapang-senapang tu semua. Dan juga diorang pun ada bilik simulator. Macam gambar yang saya letak kat bawah tu merupakan suasana di sekolah My Hyundai Revolutionary School. Yang kiri tu dia belajar, ada satu bilik yang mana ada simulator untuk diorang belajar bawa kenderaan perang. Macam belajar bawa jet perang, bawa kereta kebal. Sebenarnya diorang belajar, ada kelas-kelas yang macam ni. Jadi kurikulum di sekolah ni merangkumi 1/2 bagi subjek politik dan ideologi, 1/4 pendidikan militeri dan selebihnya pendidikan bersifat akademik. Jadi boleh tengok dalam senayan ni, yang first subjek politik dan ideologi. Yang kedua militeri, yang ketiga baru akademik. Okey, seterusnya untuk yang terakhir itu pendidikan sosial. Okay. Pendidikan sosial merupakan pendidikan di luar struktur formal sekolah meliputi aktiviti ekstrakurikulum, aktiviti sosial. Contohnya macam aktiviti bersama keluarga, aktiviti masyarakat. Dan tujuan pendidikan sosial ni adalah untuk menggalakkan kanak-kanak mengisi masa lapang dengan benda berfaedah, hidup sosial dengan masyarakat. Dan juga merupakan satu cara kiranya untuk mengawal pengaruh sosial untuk pembesaran dan juga pembentukan peribadi kanak-kanak. Okey, sebagai contohnya sesi The Sum of Life selepas kelas. Okey. Maksudnya, satu kelainan dalam pendidikan dekat Korea Utara ni, diorang pergi sekolah pada hari Sabtu. Tapi sekolah tu pada hari Sabtu ni diorang just ada kelas 2 jam pada waktu pagi. Dan sebelum diorang balik sekolah, diorang kena jalani sesi The Sum of Life. Kiranya The Sum of Life ni boleh diibaratkan macam sesi luahan. Sesi luahan. Maknanya dalam sesi ni, diorang kena kritik diri diorang dan juga kawan-kawan diorang kalau diorang buat salah. Yang mana buat salah tu maksudnya kalau diorang gagal untuk mencontohi nilai-nilai kehidupan pemerintah Kim dalam kehidupan diorang. Kiranya rakyat Korea Utara ni kiranya diorang hidup berdasarkan kepada nilai-nilai murni, nilai-nilai kehidupan yang diorang nampak pada pemerintah diorang. Jadi diorang kena aplikasikan, diorang kena amalkan nilai-nilai itu dalam hidup diorang. Kiranya dalam sesi ni, kalau diorang gagal buat macam tu, diorang kena kritik, maknanya diorang kena luahkan lah. Maknanya luahkan benda salah yang diorang buat tu. Dan juga benda salah yang kawan-kawan diorang buat. Jadi sesi ni dikatakan sebagai satu cara untuk memastikan kanak-kanak ni, untuk memastikan pelajar-pelajar ni peka dengan keadaan sekeliling. Itulah tujuan diorang buat sesi ni. Khususnya ada juga persembahan kebudayaan, melawat tempat bersejarah dan mencuba melintah tempat-tempat, maknanya monumen-monumen, tugu-tugu pemerintah tu semua, melawat tempat-tempat macam tu macam benda biasalah dalam kehidupan di Korea Utara ni. Dan fasiliti seperti perpustakaan, muzium dan tempat bersejarah menjadi pusat aktiviti sosial. Contohnya, kalau persembahan kebudayaan ni biasanya diorang buat juga dekat istana kanak-kanak di Pyongyang. Maknanya dia macam satu teater, diorang buat persembahan kat situ. Dan pendedahan tentang kemegahan keluarga Kim tetap menjadi perkara utama. Contohnya, kalau lagu-lagu dekat Korea Utara, even diorang punya siaran-siaran TV diorang, komik-komik, buku-buku cerita, kebanyakannya ialah tentang pemerintah Kim, tentang keluarga Kim, tentang kehebatan, tentang jasa, tentang apa yang pemerintah Kim dah buat sebelum ni, segala jasa-jasa diorang. Dan juga persembahan kebudayaan pun biasanya diorang buat, persembahan tu adalah tentang keluarga Kim dan juga tentang kehebatan negara diorang. So, untuk poin yang seterusnya, saya serahkan kepada pembentang seterusnya, Syafiqah. Saya Nur Syafiqah binti Jeffrey Zain, AID 180023 atau 17176584/1. Sekarang
saya akan menjelaskan mengenai peringkat pendidikan di Korea Utara. Seperti mana juga negara lain, Korea Utara juga mempunyai beberapa peringkat pendidikan seperti sekolah rendah, sekolah menengah dan juga institusi pendidikan tinggi. Korea Utara pada asalnya telah menetapkan sistem pendidikan wajib selama 11 tahun. Tetapi pada 25 September tahun 2012, Korea Utara telah menetapkan sistem pendidikan wajib selama 12 tahun, di mana 6 tahun pada peringkat rendah yang bermula dari umur 6 tahun sehingga 11 tahun. Kemudian mereka akan melanjutkan pelajaran ke peringkat sekolah menengah yang terbahagi kepada dua, iaitu sekolah menengah rendah dan juga sekolah menengah tinggi. Sekolah menengah rendah akan bermula dari umur mereka 11 tahun sehingga 13 tahun, manakala menengah tinggi pula mereka bermula dengan umur 14 tahun sehingga 16 tahun. Selepas itu, mereka mempunyai pilihan untuk menjawab pelajaran ke institusi pendidikan tinggi, di mana institusi pendidikan tinggi adalah tidak wajib untuk rakyat Korea Utara kerana itu adalah mengikut kemampuan masing-masing. Jadi, ia boleh dikatakan bahawa pemerintah Korea Utara hanya mewajibkan pendidikan sehingga ke peringkat sekolah menengah sahaja. Bagi peringkat pendidikan tinggi, mereka adalah hanya pilihan rakyat itu sendiri untuk menyambung pengajar mereka ataupun tidak. Dan mereka juga mempunyai pilihan untuk menyambung pelajaran selama 4 ataupun hingga 6 tahun. Sekarang saya akan menghuraikan mengenai pendidikan rendah dan menengah di sekolah Korea Utara. Okey, pada awal tahun 1990, pendidikan rendah dan menengah di sekolah Korea Utara adalah wajib, di mana sistem ini dibahagi kepada setahun peringkat sekolah tadika, 6 tahun kepada peringkat rendah dan juga 6 tahun kepada peringkat menengah. Okey, kanak-kanak Korea Utara yang belajar di sekolah tadika ini ada pilihan sama ada ingin belajar selama setahun ataupun 2 tahun. Tetapi kebiasaannya kanak-kanak Korea Utara akan belajar selama setahun di sekolah tadika. Bagi mereka yang mengikuti pembelajaran di sekolah tadika selama 2 tahun, tahun kedua adalah wajib bagi mereka. Dekat sini saya boleh katakan macam dekat Malaysia. Kanak-kanak 5 tahun yang belajar di sekolah tadika, mereka wajib untuk menghabiskan pelajaran di sekolah tadika sampai umur mereka 6 tahun sebelum mereka memulakan sesi pembelajaran di sekolah rendah. So macam tu juga dengan sekolah tadika yang selama 2 tahun. Okey, untuk sekolah rendah, mereka akan bermula dengan umur 6 tahun sehingga 11 tahun. Yang kemudiannya mereka wajib untuk menyambung pelajaran ke peringkat sekolah menengah. Di mana sekolah menengah ini mereka akan bermula dengan umur 11 tahun sehingga 16 tahun. Okey, sekolah menengah dekat Korea Utara ini ada 2 jenis, iaitu sekolah menengah biasa dan juga sekolah menengah khas. Okey, sekolah menengah khas ni mereka akan memfokuskan kepada kepakaran seperti bahasa asing dan juga kesenian macam lukisan dan juga muzik. Tapi sekolah menengah khas ni bukan saja fokusnya kepada bahasa asing dan juga kesenian, tapi mereka juga mengajar pelajar di sekolah menengah khas ni subjek-subjek umum seperti sekolah menengah biasa yang lain. Dan salah satu sekolah menengah khas yang paling terkenal dekat Korea Utara adalah Institut Revolusi Mangyongdae. Sekarang mari kita sama-sama lihat mengenai kurikulum sekolah dekat Korea Utara. Macam saya sebutkan tadi, mengenai subjek umum Korea Utara adalah seperti bahasa ibunda mereka sendiri, iaitu bahasa Korea ataupun Hangul, matematik, sains dan juga pendidikan jasmani dan sebagainya. Untuk pengetahuan semua, kurikulum sekolah dekat Korea Utara ni, mereka seimbangkan pelajar mereka antara akademik dan juga politik. So, dekat sini kita boleh tengok dekat sekolah rendah, mereka telah belajar mengenai unsur-unsur politik seperti ideologi Juche, sejarah revolusi, morality socialist dan semestinya mengenai salah silah keluarga Kim, iaitu pemerintah Korea Utara dari dulu sehingga sekarang. Tetapi
ketika mereka sekolah menengah juga, mereka masih belajar mengenai hal-hal politik, bahkan mereka lagi tekankan pada peringkat sekolah menengah, di mana terdapat beberapa subjek utama yang mereka tekankan mengenai hal-hal politik seperti Great Kim Tu Song, Moral Komunis, juga Dasar Parti Komunis. Dan ini adalah subjek utama bagi pelajar sekolah menengah. Jadi, dekat sini kita boleh tengok dari sekolah rendah lagi mereka dah didedahkan dengan unsur-unsur politik. Sekarang kita lihat pula institusi pendidikan tinggi dekat Korea Utara. Macam saya cakapkan tadi, institusi pendidikan tinggi ini adalah tak wajib untuk rakyat Korea Utara sebab ia adalah pilihan dan juga mengikut kemampuan masing-masing. Pada awal tahun 1990, institusi pendidikan tinggi ini adalah terbahagi kepada dua, iaitu college dan juga university. College ni ada pelbagai jenis, iaitu seperti college latihan perguruan yang menawarkan kursus selama 4 tahun bagi persediaan mereka mengajar pelajar sekolah tadika, sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Ada juga kolej berteknologi canggih yang meliputi sains dan teknologi yang menawarkan kursus selama 2 ataupun 3 tahun. Kemudian, mereka juga ada kolej perubatan yang menawarkan kursus selama 6 tahun dan seterusnya. Mereka juga ada kolej yang dihaskan untuk kursus-kursus seperti kejuruteraan, sains, kemanusiaan dan muzik. Dan satu lagi, mereka juga tak ketinggalan ada kolej ketenteraan dan akademik. Okey, bagi universiti pula, mereka ada 2 universiti yang terkenal dekat Korea Utara, iaitu Universiti Kim Tu Song dan juga Universiti Sains dan Teknologi Ryongyang, di mana kedua-dua universiti ini terletak di bandar terbesar iaitu Pyongyang. Okey, fakulti di Universiti Kim Tu Song dia menawarkan banyak kursus seperti kursus sains dan juga kemanusiaan. Okey, kursus sains ini seperti sains komputer, sains tulen, biologi, kimia dan sebagainya. Manakala kursus kemanusiaan ini seperti sejarah, geografi, bahasa asing, kesusastraan dan sebagainya juga. Sekarang kita lihat pula statistik sistem pendidikan dekat Korea Utara mengikut laporan Eberstate dan juga Bannister. Okey, seperti mana kalian tengok dekat sini, sebanyak 1.49 juta kanak-kanak telah berdaftar. Manakala untuk sekolah menengah pula sebanyak 2.66 juta pelajar yang telah daftar pada tahun yang sama. Jadi, kat sini kita tengok terdapat 96% kanak-kanak dan juga remaja yang telah didaftarkan dalam sistem pendidikan sekolah rendah dan juga menengah. Sekarang kita tengok pula dekat institusi pendidikan tinggi, di mana seramai 220,000 orang pelajar telah mengikuti kursus selama 2 atau 3 tahun dan juga 301,000 pelajar yang berdaftar di kolej dan universiti yang kursusnya selama 4 hingga 6 tahun. Jadi kat sini kita tengok 13.7% daripada populasi pelajar yang berumur 16 tahun ke atas yang mendaftarkan diri dalam institusi pendidikan tinggi. Apa yang saya boleh simpulkan mengenai sistem pendidikan dekat Korea Utara ini adalah rakyat itu sendiri sentiasa di bawah pengawasan kerajaan. Dekat sini kita boleh tengok bukti dekat sistem pendidikan itu sendiri. Kurikulum sekolah di Korea Utara banyak mengutamakan kediktatoraan pemerintah Korea Utara seperti Kim Jong-un. Lepas tu mereka ni mengabaikan undang-undang antarabangsa dan juga hak asasi manusia. Fakta-fakta dalam silibus pelajaran mereka dah banyak dimanipulasi. Fakta sejarah mereka banyak diubah. Lepas tu propaganda kebencian dan keganasan dah disebar memang
disebarkan dalam golongan pelajar. Lepas tu pelajar yang umur dari sangat muda ni, mereka dah dididik untuk berkhidmat demi negara dan mereka juga dididik untuk memuja keluarga dalam setiap kehidupan mereka. Lepas tu Korea Utara ni juga dikenali sebagai negara tertutup sebab rakyatnya tak ada akses untuk melayari internet. Lepas tu tak ada media sosial dan mereka punya siaran televisyen juga adalah amat terhad. Jadi mereka punya pengetahuan tentang dunia luar itu adalah sangat kurang dan mundur. Satu lagi, mereka ini hanya bergantung kepada apa yang diajarkan dalam sekolah sahaja dan apa kandungan yang dalam buku sahaja. Ya. Satu lagi, sebab mereka pernah mengalami kemiskinan di kawasan luar bandar menyebabkan pelajar ni kurang keselesaan untuk belajar dekat rumah ataupun sekolah. Okey, satu lagi. Korea Utara ni dia terlalu tekankan terhadap pendidikan politik yang sangat melampau berbanding akademik. Menyebabkan minda para pelajar ni kurang berkembang dari segi kualiti, pengetahuan dan juga moraliti. Jadi situasi dekat Korea Utara ni menyebabkan terdapat beberapa rakyat Korea Utara yang melarikan diri ke Korea Selatan dan mereka terpaksa mendapatkan pendidikan semula walaupun mereka tu merupakan pelajar kelulusan dekat Korea Utara. Satu lagi, apabila mereka cuba mengasimilasikan diri mereka dalam masyarakat Korea Selatan, mereka rasa diri mereka ni kurang ilmu pengetahuan walaupun dalam ilmu yang asas. Jadi kat sini kita boleh tengok bukti keberkesanan pendidikan kat Korea Utara tu rendah dan sistem pendidikan sosialis macam ni pun sebenarnya mengganggu perkembangan intelektual dan kalangan pelajar. So, dekat sini secara tak langsungnya menyebabkan mereka kurang sumber manusia berkualiti. Sebabnya kebanyakan pekerja adalah buruh paksa dan sektor-sektor dekat Korea Utara juga kekurangan tenaga pakar yang akhirnya mengakibatkan kemunduran dalam perkembangan ekonomi dekat negara tersebut. Jadi, kesan di dekat sini sampai sekarang Korea Utara masih kekal sebagai salah satu daripada senarai negara yang paling kurang maju dekat dunia. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.